Segmen kesihatan kita ni kami bawakan dua narasumber secara istimewa ke studio pada pagi ini dan kita akan mengetahui beliau selepas ini. Tapi kita ni ingin mengetahui siapakah narasumber kita pada pagi ini. Dua narasumber secara istimewa kami bawakan ke studio merupakan penjelaras pengumpulan data iaitu Yang Mulia Puan Mahirah Nazatul Hazman dan juga Dr. Nur Zawadi Ishak merupakan pegawai perubatan. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya pada pagi ini, Badis? Memakai merah jambu ya. Alhamdulillah. Ni nama lebih kurang sama ni. Jadi mungkin Mahirah Nazatul, apa nama yang sesuai dipanggil? Boleh panggil Puan Nazatul lah saja. Puan Nazatul. Baiklah. Ya, jadi kita akan membincangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan kaji selidik status kesihatan dan juga pemakanan kebangsaan kali ketiga. Jadi untuk pertamanya mungkin kita akan cuba tanyakan kepada Puan Dr. Zawani berkenaan dengan tajuk kita kali ini. Apakah itu Enhance 3 dan apakah sebenarnya tujuannya? Okey, terima kasih. Enhance ketiga adalah secara ringkasannya National Health and Nutritional Status Survey yang ketiga. Itu dalam bahasa Melayunya seperti yang kita katakan tadi, kaji selidik status kesihatan dan pemakanan kebangsaan kali ketiga. So kaji selidik ini telah diadakan kali ketiga dan pada kali ini kaji selidik ini dianjurkan oleh pihak Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam dan juga dengan sokongan daripada WHO dan UNICEF. Tujuan utama bagi kami melakukan kaji selidik ini adalah yang pertamanya untuk mendapat gambaran penuh mengenai penyakit-penyakit tidak berjangkit di negara kita ni dan juga faktor-faktor risikonya. Penyakit-penyakit tidak berjangkit ini adalah seperti penyakit kardiovaskular iaitu penyakit jantung, penyakit kanser, penyakit diabetes yang tadi panggil jauh kencing manis dan tujuan yang kedua ini kita ni mau tahulah apa status kesihatan dan pemakanan di kalangan penduduk tani terutamanya kanak-kanak, wanita dan lelaki dewasa dan juga para remaja. So itulah secara ringkasnya apa kaji selidik inilah dan tujuan utamanya. Jadi itulah perkongsian daripada Puan Dr. Zawadi sendiri berkenaan dengan Enhance ketiga dan tujuannya. Tapi menjadi persoalan jadi Puan Doktor, kenapa kaji selidik ini penting sebenarnya untuk dijalankan? Okey, seperti yang saya katakan tadi, tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor risiko dan juga status penyakit tidak berjangkit di negara tani. Beban penyakit-penyakit tidak berjangkit ini sebenarnya bukan saja di negara tani tapi secara global juga semakin meningkat sudah. Di negara tani penyebab utama kematian di kalangan orang dewasa adalah kerana nombor satu penyakit kardiovaskular iaitu penyakit masalah jantung termasuk juga stroke dan yang kedua adalah penyakit kanser. Di sini di negara kita ni penyakit-penyakit tidak berjangkit ini overallnya telah menyumbang kepada kira-kira 85% lah penyebab utama kematian di kalangan orang dewasa di negara kita ni. Di sini tadi nampak betapa tingginya beban penyakit-penyakit tidak berjangkit ini di negara kita ni. So dengan melakukan kaji selidik ini kita akan dapat mengetahui prevalence penyakit-penyakit tidak berjangkit dan juga faktor-faktor risikonya. So apa makna prevalence-nya? Kalau kita biasa mendengar Kementerian Kesihatan selalu bercakaplah mau mengetahui prevalence penyakit ini. So secara ringkasnya prevalence ini kami kan mau tahu berapa di kalangan penduduk di negara Brunei Darussalam itu ada mempunyai penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti yang saya katakan tadi, kanser masalah jantung dan juga faktor-faktor risikonya. Faktor-faktor risiko yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit tidak berjangkit ini adalah termasuk penggunaan tembakau, kalau diorang itu kurang melakukan physical activity, berat badan berlebihan ataupun pemakanan kurang sihat lah. So semua maklumat yang saya cakap tadi ini boleh didapati dari kaji selidik Enhance ni. So dengan maklumat dari kaji selidik ini, pihak Kementerian Kesihatan sebenarnya dapat memantau dan menilai semua strategi program-program yang sedia ada. Dan juga maklumat dari kaji selidik ini juga boleh digunakan untuk melihat macam mana progres negara tani dan dibandingkannya di peringkat global juga. Di samping itu juga boleh juga data ini dilakukan untuk perancangan di masa akan datang. So mana-mana yang dasar yang belum dilakukan ataupun program yang perlu diintroduce lagi itu boleh dirancanglah untuk kira strategi-strategi mencegah penyakit-penyakit tidak berjangkit ini. Ya, itulah dia ya.
ini yang paling kita khawatirkan sebenarnya, penyakit-penyakit tidak berjangkit ini telah pun menyumbang kepada kira-kira 85% ya daripada semua kematian di kalangan orang dewasa di negara kita ni. Baiklah, kita beralih kepada Puan Nazato selaku penyelaras pengumpulan data. Mungkin dapat diterangkan kepada penonton kita, bilakah kaji selidik ini bermula ni, Puan? Okey, jadi untuk makluman orang ramai, kaji selidik ini terbahagi kepada dua fasa. Jadinya ada fasa pertama dan yang akan memfokuskan kepada isu-isu kesihatan dalam kalangan orang dewasa yang berumur 18 hingga 69 tahun. Manakala fasa kedua dijangka akan dilaksanakan selepas fasa pertama. Dan fasa ini akan memfokuskan lebih kepada kanak-kanak dan para wanita. Tetapi pada hari ini kita ni akan menyentuh bagi fasa pertama saja. Jadi fasa pertama telah pun bermula sejak bulan November tahun lepas dan kaji selidik ini adalah terbuka kepada warga negara dan penduduk tetap di negara Brunei Darussalam yang berumur 18 ke 69 tahun sahaja yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Jadi kalau berkenaan dengan proses penyelidikan tadi, mungkin di kesempatan ini Puan dapat menerangkan dengan lebih lanjut lagi prosesnya dan juga apa yang dijangka oleh ahli rumah yang telah terpilih untuk menyertai kaji selidik ini. Okey, so jadi secara lanjutnya, pertama, rumah-rumah yang terpilih ini akan menerima surat pemberitahuan terlebih dahulu dalam beberapa hari ataupun seminggu sebelum pasukan pembantu penyelidik mengunjungi ke rumah-rumah yang terpilih ini. Jadinya surat pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan peserta yang terpilih mengenai kaji selidik yang akan dijalankan. Jadi untuk pengetahuan orang ramai, pasukan pembantu penyelidik kami akan memakai pas rasmi yang tertera nama, gambar dan juga logo Kementerian Kesihatan. Dan selepas itu, sebelum memasuki rumah dan menjalankan kaji selidik ini, pembantu penyelidik akan memberikan penerangan ringkas kepada ahli rumah mengenai tujuan dan proses kaji selidik. Apabila ahli penghuni rumah bersetuju untuk menyertai kaji selidik ini, pembantu penyelidik kemudian akan memilih seorang rumah yang layak untuk menyertai kaji selidikannya. Jadi pemilihan ini akan dilakukan secara random lagi sekali melalui aplikasi dalam tablet yang mereka gunakan. Jadi peserta yang dipilih ini kemudiannya akan diberikan sekeping maklumat peserta dan diminta untuk menandatangani untuk borang persetujuan. Jadi jika mereka bersetujulah untuk melakukan kajian ini. Jadi apa yang peserta dapat expect semasa kajian sudah dimulakan? Jadi secara ringkasnya, ia terdapat 3 bahagian ataupun langkah. Jadinya ada 3 langkah which in English kami panggil steps. So langkah pertama iaitu langkah 1, temu bual secara bersemuka. Langkah kedua, pemeriksaan fizikal seperti tekanan darah, berat badan dan juga ketinggian. Dan yang terakhir ialah langkah ketiga iaitu ukuran biokimia, iaitu pengambilan darah dan juga air kencing. Jadi bagi langkah 1 dan 2 iaitu temu bual dan pemeriksaan fizikal, ia akan dilakukan pada hari yang sama sekaligus, 1 hari saja. Dan untuk langkah yang ketiga, temu janji akan dibuat lagi pada keesokan harinya ataupun within dalam seminggu itu oleh para pembantu penyelidik untuk datang pada hari lain bagi pengambilan pengukuran ujian biokimia. Jadi bis kita mungkin tertanya-tanya kenapa Indah dapat dibuat dalam sehari. Jadinya kesemua langkah ini Indah dapat dilakukan dalam sehari kerana bahagian ini iaitu bahagian ketiga ni, langkah ketiga, ia memerlukan pengambilan sampel air kencing dan sampel air ujian darah melalui fingerprint di hujung jari saja dan peserta dimestikan untuk berpuasa. Jadinya peserta tu dikenakan untuk berpuasa lebih dahululah dan jadi secara keseluruhannya proses kajian ini akan mengambil masa kira-kira 1 jam saja. Alhamdulillah ya. Jadi masih lagi bersama dengan Puan Nazato. Seperti yang kita difahamkan ya, yang mana kaji selidik ini sedang giat dijalankan. Jadi bolehkah bis kita mungkin dari Puan Nazato sendiri mengungsikan perkembangan selidik ini? Okey, so seperti yang dimaklumkan sebelum ini kaji selidik ini adalah kaji selidik kebangsaan. Jadinya pemilihan alamat-alamat peserta juga telah dipilih secara random di ke-4 daerah di negara Brunei Darussalam. Tiada yang dikecualikan Jadi perkembangan kaji selidik ini buat masa ini kami sudah bermula dari bulan November yang lepas.
So kaji selidik ini bermula di daerah Temburong dulu. Dan kemudian diteruskan ke beberapa mukim di daerah Brunei dan Muara. Dan pada masa ini pasukan pemandu penyelidik pun sedang giat menjalankan kaji selidik di daerah Tutong. Dan ada yang sudah mula menghantar surat-surat pemberitahuan ke rumah-rumah di daerah Belait. Ya. Jadi itu perkongsian kita daripada Puan Dazatul sendiri ya, merupakan seorang penyelaras pengumpulan data. Ingin kita dengarkan daripada Puan Dr. Zawadi sendiri, kenapa penyertaan mereka ini sangat penting? Silakan. Seperti yang tadi Puan Nazatul katakan, ahli yang terpilih, ahli rumah yang terpilih mestilah menandatangani borang persetujuan dulu. Diorang mestilah bersetuju dulu untuk melakukan kaji selidik ini. So macam kaji selidik yang lain juga, bukan saja kaji selidik enhance ni, penyertaan adalah secara sukarela, bukan tanpa paksaan lah. Akan tetapi penyertaan daripada ahli rumah yang telah terpilih itu memang sangat penting kerana penyertaan diorang itu akan menolong tani untuk mencapai sasaran response rate untuk kaji selidik ini. Kalau tani mencapai sasaran response rate tani untuk kaji selidik ini, barutah dapat data tu, maklumat yang diambil dari kaji selidik itu untuk memberi gambaran yang tepat, memberi gambaran penuh tentang prevalence penyakit-penyakit tidak berjangkit dan juga risiko, faktor-faktor risiko yang menyebabkan penyakit tidak berjangkit ini. Seperti yang saya katakan tadi, gambaran penuh ini adalah penting untuk pihak Kementerian Kesihatan memantau dan menilai strategi yang sedia ada, menilai progres untuk dibandingkan secara global dan juga untuk merancang segala strategi untuk masa akan datang untuk mencegah penyakit tidak berjangkit. Ingin saya tegaskan di sini juga, maklumat yang diambil dari kaji selidik ini adalah sulit. Tiada maklumat peribadi yang akan digunakan semasa analisis data dan maklumat dari kaji selidik inilah. So, artinya penting untuk make sure tani dapat gambaran penuh lah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah perkongsian sendiri daripada Puan Dr. Zawadi ya, berikut mengenai kenapa penyertaan mereka itu sangat penting. Ingin juga diketahui, sekiranya peserta ini ada kebimbangan berkenaan dengan kaji selidik dijalankan adik, siapa dapat dihubungi? Mungkin dapat ditanyakan pada Puan Dazatul. Okey, so para pembantu penyelidik kami ini telah dilatih secara profesional. Tetapi jika orang ramai ataupun peserta-peserta sendiri ada maklum balas ataupun aduan, jadinya mereka boleh menghubungi kami di talian urus setia Enhance iaitu 744-0175 atau 744-0195. Saya ulangi lagi 744-0175 atau 744-0195. Tapi jika ada jua yang mau email, kami ada menyediakan email jauh untuk mudah dihubungi iaitu melalui email nhanss3@moh.gov.bn. Saya ulangi lagi, nhanss3@moh.gov.bn. Jadi maklumat perhubungan ini juga ada disertakan di dalam surat pemberitahuan yang dihantar kepada mereka yang telah terpilih. Dan selain daripada itu jua, maklumat mengenai kaji selidik ini juga boleh didapati di akaun-akaun media sosial Kementerian Kesihatan dan juga di laman utama aplikasi BruHealth BizKita. Jadi bagi sebarang kebimbangan ataupun persoalan dapatlah menghubungi mereka di 744-0175 ya, ataupun 744-0195. Dan akhirnya mungkin kita akan serahkan kepada Dr. Zawani apakah saranan dan juga harapan ni, Puan Doktor. Terima kasih. So bagi mereka yang terpilih untuk melakukan kaji selidik ini, pihak Kementerian Kesihatan sangatlah menggalakkan penyertaan mereka untuk menyertai kaji selidik ini. Dan juga kami ingin nasihatkan untuk memberi kerjasama kepada pasukan pembantu penyelidik apabila mereka melawat rumah yang terpilihannya. Kerana dengan kerjasama mereka, insya-Allah kaji selidik ini akan dapat berjalan dengan sempurna dan lancar. Pihak Kementerian Kesihatan juga sangat mengharapkan kerjasama dan penyertaan dari pihak BizKita ini kerana dengan kerjasama dari pihak BizKita saja kaji selidik ini akan dapat dijayakanlah. So saranan terakhir, marilah kita ni sama-sama bekerjasama untuk tani menuju ke arah warga yang sihatlah, insya-Allah.
Ya, Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih ya kepada kedua-dua tetamu kita bersama dengan Yang Mulia Puan Mahira Nazatul Hazman, merupakan penyelaras pengumpulan data, dan juga bersama dengan Puan Dr. Nur Zawani Ishak, merupakan pegawai perubatan. Terima kasih sekali lagi dengan perkongsiannya, dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.